perkara. Yang pertama, bagaimana nak menjadikan institusi keluarga kita ini penuh dengan cahaya ilmu. Yang pertama, maknanya nak mengarah kepada kefahaman berilmu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang suami untuk memelihara emosi isteri, anak-anak dan pasangan. Bahkan ini juga yang perlu diketahui oleh para isteri. Jangan menyangkakan kalau lelaki ni muka macam selamba sahaja kan, macam buat tak kisah, dia tak, seolah tak ada emosi, seolah emosi dia kuat. Jadi kita kena sama-sama. Dan ini contoh yang ketiga yang saya nak katakan adalah bagaimana sebuah institusi keluarga ni bila mendapat nasihat yang salah, yang akhirnya dia jadi runtuh dan dia bercerita pula kepada orang lain kan? Dan orang tersebut memberi nasihat yang sebenarnya lebih kepada meruntuhkan, untuk memusuhi. Dan ini subhanallah, sebab tu saya kata Islam ni dia sentiasa berada ke hadapan dalam apa isu yang sedang kita hadapi. Isunya kita mungkin tak bertemu. Dan ada setengah menyalahkan institusi-institusi tertentu yang tak membela hak-hak wanita, hak-hak lelaki bila mana dibawa ke pengadilan. Sebenarnya inilah yang kena perbaiki sebenarnya kan. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, laisa minna man khabbaba imra'atan ala jiha atau abdan ala sayyidi. Bukan termasuk golongan kami orang yang memujuk seorang wanita untuk memusuhi suami dia, ataupun memujuk seorang budak ataupun untuk memusuhi tuan dia. Subhanallah. Jadi kalau tuan-puan mendapatkan satu nasihat, dan nasihat itu sebenarnya untuk lebih meruntuhkan lagi rumah tangga, lebih merosakkan lagi. Dan saya ada banyak kes kan, dia merujuk pada kawannya dan kawan dia kata, tak apa, kamu pasang je pelakon, pasang pelakon, kemudian kamu cuba, maafkan saya tuan-puan, goda suami kamu, tengok macam mana dia punya reaksi dia. Subhanallah, tuan-puan, kalaulah pelakon tu memang 100% dia memainkan peranan dia sebagai pelakon, dengan kesungguhan untuk menggoda dan sebagainya, jadi seorang lelaki dia mungkin akan terkesima juga. Dan yang paling malam, dahlah suami dia tak termakan pujuk raya tersebut, tetapi dicari-cari pula silap dia kan. Kononnya bila melayan mesej kan, hanya orang tu bagi salam dan dia menjawab Waalaikumsalam kan. Kemudian adalah mesej yang tak apa elok, tetapi suami dia delete saja. Tapi perkara itu diperbesar-besarkan oleh kawan wanita. Tuan-puan dapat memahami kan maksud saya kisah itu. Jadi sebenarnya tuan-puan, perkara tak ada diadakan. Yang kedua dah selesai, nampak menyuruh pula melakukan melakukan godaan sebagainya. Pada saya ini semuanya perkara yang menyalahi proses dalam nak memulihkan sebuah rumah tangga ataupun proses nak mengukuhkan rumah tangga itu. Jadi saya mohon sangat-sangat jangan mengikut perasaan, jangan berjumpa orang yang sebenarnya suka untuk melihat kita punya pernikahan ni runtuh macam itu sahaja. Dan saya sedih bila berlaku perkara-perkara macam ini. Dan jangan kata pada saya lah, itu berlaku pada usia pernikahan yang muda, orang muda, tidak. Setiap kelompok usia ni ada saja. Sebab kebijaksanaan syaitan ni dalam menyesat dan meruntuhkan rumah tangga ni sangat hebat tu. Bukan sebab dia hebat, tidak. Tapi sebab kelemahan kita yang tak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih maha hebat. Jadi sebab itulah saya katakan jangan terikut emosi dalam menguruskan isu-isu berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Dan kita lihat juga tuan-puan angka perceraian pada masyarakat kita hari ini, peningkatan dia luar biasa. Kalaulah saya dekat saya punya agensi saya, kalau sebulan tu ada satu kes, tuan-puan boleh bayang tak kalau ini kita cerita agensi yang berdaftar dengan kerajaan. Bayangkan kalau agensi lain yang mungkin ada ratusan, kalau satu bulan satu kes, bagaimana pula dengan di jabatan-jabatan lain? Itu bukan jabatan agama. Kalau jabatan-jabatan agama, ini cara kira yang mudah. Saya nak beritahu, saya katakan pada kawan-kawan sahabat saya, sangat hebat tekanan yang dialami oleh
pasangan yang sedang di rumah tangga hari ini. Sebab angka kepercayaan meningkat. Dan antara sebablah yang boleh saya katakan Haji, antara lain adalah dia memilih pasangan dia tanpa mengetahui dengan jelas bagaimana agama dan akhlak ya, dan keburukan akhlak tu terbongkar setelah pernikahan. Dan sebab itu kadang-kadang bila klien saya kata saya rasa salah pilih pasangan, saya tak tahu kenapa dia macam tu. Dan saya tanya pada pasangan saya, dia pun mengaku yang selama kenalan tu dia berlakon sahaja, dia berpura-pura kenapa. Dan saya katakan apa tindakan. Jadi hubungan tu tak ada bina. Saya kata didikan, kesabaran. Tuan-puan kalau ingat, saya pernah kata sabar ni tak boleh cakap sesekali suka hati, tapi saya katakan berusaha untuk memulihkan. Jangan ambil jalan yang mudah, yang singkat. Dan sebab kadang-kadang pasangan kita ni kenapa berlaku begitu, benda dah jadi je, perkara dah berlaku. Tapi yang penting dan usaha adalah bagaimana cara kita nak memulihkan. Saya cuba pergi secara ringkas saja. Yang kedua yang biasa adalah pasangan tersalah. Pertama, dia tidak melihat hak Allah tu sebagai tujuan utama. Ibadat solat, maaf tuan-tuan, ini perkara yang banyak sangat. Ada tu yang tak solat, kan, hidup dia nampak dilimpahi dengan kebahagiaan, sebuah perkara ada. Pasangan dia walaupun tak solat, menjaga dan menyayangi diri dia, tapi dia rasa sangat kurang, sampai dia rasa macam terganggu. Bila dia sahaja yang menunaikan ibadah kepada Allah, tapi pasangan dia tidak melakukan macam tu. Jadi dia macam ada lompong, kekosongan. Jadi subhanallah, menarik sangat kan bila kisah-kisah. Maka saya katakan ada correlation yang sangat nyata, jelas antara ibadah dan juga dengan setiap kehidupan kita. Sama ada adik-adik mungkin belajar dalam pendidikan, tak solat tapi pencapaian hebat. Tapi bila dilihat lebih jauh, keberkatan tu tak ada. Mungkin dalam kehebatan yang disangkakan itu, dalam tu diuji dengan pelbagai perkara. Ada rasa kekurangan, kekosongan, isu-isu masalah ada berlaku. Sebab itu dia takkan berlaku tanpa sebab daripada diri kita. Dan saya katakan tadi juga, tuan-puan, membaca Quran. Kalau satu lagi dia biarkan pasangan suami isteri terus dalam dosa maksiat. Ini antara perkara yang saya nampak lah. Ada yang seterusnya, ini juga tinggi Haji, iaitu dia jadi pecandu kepada bahan-bahan terlarang, perkara yang memabukkan, sehingga menyebabkan pergaulan dengan pasangan itu sangat teruk dan buruk. Yalah, ini dan kita kena sokonglah pada saya kan, usaha Kementerian Kesihatan Malaysia yang nak mewartakan satu undang-undang tentang pewartaan satu undang-undang supaya pembelian rokok tidak diberikan kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun-tahun tertentu. Jadi saya ambil kesempatan ini nak mengajak semua, tak kira lah pemimpin siapa pun, kalau nak melihat masyarakat kita ni menghala kepada tujuan kebaikan, maka sokonglah perkara kebajikan yang mendatangkan kesan yang baik. Okey, boleh saya teruskan Haji? Ada waktu lagi kan? Boleh. Okey, baik. Seterusnya perkara yang keempat lah, kenapa berlaku perceraian ni, yang saya susun mengikut Muhammad, jumlah yang banyak lah yang saya dapat selama saya bertugas sebagai seorang kaunselor daftar ni, tuan-tuan. Kurang tanggungjawab antara suami isteri. Kalau suami contohnya dia suka meninggalkan tanggungjawab pada rumah, dia tak pedulilah macam mana pendidikan pada anak, macam mana adakah isteri makan pakai itu dia jaga, tapi tak ditanya apa perasaan isteri, dan dia tak biarkan isteri dia bercakap untuk didengari, dan kemudian dia sibuk sangat dengan pergaulan bersama kawan-kawan. Ada satu kes lah, setiap waktu malam dia berjumpa dengan kawan, minum kopi, minum teh kan, dia tak buat apa pun.
Bila isteri tanya, dia kata bukannya abang minum benda yang tak elok kan, bukannya abang buat benda yang jahat, awak pun tahu kan, abang hantar live location, anytime je awak boleh datang kat situ kan. Sebab lelaki dia fikir mudah perempuan kan. Betul lah pada saya jujur kan? Tapi isteri tak macam tu kan? Dia nak melihat pasangan dia tu yang sebagai diangkat sebagai pemimpin keluarga berada bersama keluarga kan? Waktu tu disibukkan bersama dengan keluarga dan bukan bersama dengan kawan-kawan. Waktu tu dah lepas dah tuan-tuan. Waktu kita bersama dengan kawan-kawan ni dah lepas. Maksud saya bukan tak boleh nak berkawan, tapi ada had dia kan? Had dia. Kalau ada 24 jam tu, cuba kita bahagikan waktu, tempoh. Berapa lama agak-agak kita bersama dengan pasangan, berapa lama kita dengan kawan-kawan, dengan kerja. Kalau ada zuriat keturunan kita, berapa lama kita habiskan waktu bersama mereka. Inilah waktu-waktu yang akan kita rindu pada satu waktu nanti. Tuan-puan cuba pejam mata, ingat balik macam mana waktu PKP kan? Kita bersama, saya rasa itu satu memori yang sangat indah. Betul, satu keluarga boleh berada sama aja kan. Kita jangan melihat saja apa yang ialah tak dapat dinafikan lah, ke ujian yang ditimpa, tapi banyak juga kebaikan yang saya tanya kan pada ramai orang. Subhanallah, mereka rasa itulah saat momen yang jadi spark kan. Ada orang yang masalah rumah tangga tu sembuh waktu PKP tu aja. Ada orang, anak-anak dia yang tak dengar cakap, boleh dia bonding kan bila dalam PKP. Kalau Haji ingat, kita ada slot masa PKP tu kan, kita kongsi tentang saya dan rancangan ini juga kita kongsi tentang bagaimana pengisian dalam keluarga. Subhanallah. Jadi jangan jadikan alasan, tetapi carikan solusi kepada ujian yang sedang kita hadapi. Dan juga isu yang kerap travel dan mohon maaf lah sangat-sangat tuan-puan, saya pun samalah kan, bila banyak setengah obsession kan, lepas minggu ke minggu, kesian kan isteri, keluarga kan. Tapi inilah tuan-puan, saya selalu kata pada isteri, kadang-kadang kita ni kena rasa sebagai, kalau kita berdakwah, kena rasa pasangan kita tu hak milik kan? Tetapi jangan sampai kita mengabaikan, langsung tak ambil tahu mereka. Kenalah ambil cuti kan? Tunaikan hak-hak mereka kan? Hak-hak keluarga. Ini kena. Dan ini juga yang dihadapi oleh para guru-guru kita kan? Ini juga yang dinasihatkan kan? Macam mana sibuk pun mereka mengatakan insya-Allah akan dicari waktu. Kalau sebab tu kita tak terkejut. Saya tak terkejut kan? Kadang-kadang ada guru saya hari ini pergi ke Penang, esok pergi ke Kelantan, esok pergi Terengganu. Tapi kalau sehari tu dia boleh pergi balik, dia akan balik ke rumah dia. Dia tak adalah pergi lepas Penang tu terus pergi ke Kelantan juga. Tidak. Walaupun kita fikirlah alang-alang tu pergi je lah kan. Tidak. Sebab dia kata ini penting, ada kebersamaan kan, pada ahli keluarga. Dan kemudian Allah SWT tadi hak keluarga. Kemudian ini pun dia yang kelima dan keenam ni aja dia agak ada persamaan. Banyak pasangan dia terlalu sibuk dengan kerja kan? Dan kerja tu pula dia banyak menggunakan gadget. Dan yang keenam ni dia sama juga, dia sibuk dengan media sosial sampai macam dia kecanduan dia macam ketagih. Sebab lepas satu web ke web lain, yang paling malang dan teruk adalah web yang ke arah mungkar. Sebab dia akan merosakkan akal dan otak kita tu. Dan ini juga web ini juga laman-laman ini juga yang menghalir pada negativiti. Akhirnya dia akan merosakkan sudut kefahaman akidah, sudut akhlak perilaku kita. Dan ada beberapa lagi ni, saya bagi sikit lagi Haji. Saya rasa macam tak puas kalau saya tak cerita ni sebab cuba tuan-puan periksa lah balik mana yang sempat untuk catat tu kan, boleh kongsikan bersama kawan-kawan, sahabat kita. Sebab saya rasa penting kan? Kita boleh buat macam checklist lah. Okey, yang ketujuh yang saya perhatikan, kenapa sebuah rumah tangga ni tidak jadi harmoni. Sebab masing-masing tidak melaksanakan hak masing-masing. Yang ramai adalah menuntut hak dia ditunaikan oleh pasangan. Sebagai contoh, seorang suami dia kata hak abang ni apa kan, makan,
ialah perkara-perkara yang zahir dan batin. Kemudian hak isteri pula tanya balik, tapi saya pun ada hak zahir dan batin saya juga. Jadi kedua-dua tu menuntut hak ditunaikan. Sedangkan yang paling kita kena fahami adalah saling memahami, bersepakat dan melengkapkan hak. Dan hak ni tuan-puan, dia kadang-kadang tu tak boleh ditunaikan. Ada perkara-perkara, contohlah pasangan kata janji. Yang biasalah bila bercinta berjanji, abang akan sediakan satu rumah banglo untuk ayang. Kan? Bila berkahwin, ketidakmampuan kan, kos sara hidup pun makin meningkat. Abang ni dekat Uganda lah kan. Kalau isteri ni dia punya ingatan dia tu memang kuat. Dia memang kuat. Abang ingat tak tarikh sekian-sekian abang dah berjanji nak belikan rumah banglo. Ni abang sampai dah berapa tahun ni tak tunaikan. Itulah suami jangan main-main bila berjanji dengan isteri. Dia akan ingat. Tapi kalau isteri dan suami ni dia ada saling memahami dan boleh merasionalkan. Suami aku tak dapat nak tunaikan ni disebabkan kesukaran dia. Disebabkan ujian dia dalam kerja, dalam keuangan. Ini berkaitan dengan dunia, bukan keluarga saya sahaja. Dan yang suami pun dia berusaha. Dia bukan kata tidak berusaha, dia berusaha. Jadi kat situ dia akan jadi titik pertemuan. Dan ini yang kena saling kita hidupkan untuk rumah tangga ni lebih harmoni. Tuan-puan. Baik, yang ke-8 ni tuan-puan, buruk sangka. Cemburu yang berlebihan. Setiap perkara tu dia cemburu. Dan kalau pantang lah, kalau you nampak dia punya pasangan bercakap dengan orang lain berjantina, dah mula dah. Start perang besar. Ataupun yang kerap nak periksa handphone ni, kadang-kadang group kan, macam-macam WhatsApp group hari ni kan. Kadang ada hantar benda yang tak kena, dah cepat trigger kan. Kemudian bila ada urusan kerja kan, kawan-kawan lain jantina beritahu nak buat itu buat ini, dah pula dia mula berfikir perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi ini pun boleh menjadi satu punca. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Haji, kesempatan nanti kita lihat kejap. InsyaAllah sambung sikit ke. InsyaAllah. Allah Ta'ala. Boleh Haji, insyaAllah. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian hari ini. 8 yang ada tu kita buat koreksi balik. Kadang-kadang Haji, kita berlaku sesuatu ni, masalah kepada manusia lah, saya dan juga semualah kita insyaAllah agar dapat kita perbaiki. Bila jadi sesuatu tu kita tak reflect diri sendiri, kita suka salahkan orang lain sebab mata kita senang nampak kecacatan dan juga aib pada orang lain, sedangkan ada pada diri kita sendiri yang perlu kita perbaiki. Jadi sama-samalah saya dan juga anda muhasabah untuk tahun baharu 1444 Hijri ini, untuk kita perbaiki kelemahan dan kekurangan diri sendiri dulu, baru kita insyaAllah sama-sama perbaiki ahli keluarga kita dan juga masyarakat kita secara keseluruhan. Dan jika kita berehat seketika kembali selepas ini untuk kemudi hati, cinta dan perceraian kita bawakan. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Ina, apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las. Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah. Las susu kambing. Kolej Universiti Islam Perlis KUIP, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lapasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 24 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran biasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIP 2022 untuk kemasukan September 2022. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam SPM, pointer 2.0 dalam STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sila layari KUIPS kuips.edu.my atau melalui Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid.
Hanya di Inspirasi Inforia Islam. Terus jadikan kami teman anda di mana juga anda berada waktu ini. Dalam Kemudi Hati bicara kita, saya bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita bawakan bicara tentang Kemudi Hati kita, cinta dan perceraian. Banyak yang dah kita kongsikan, antaranya apa yang perlu kita muhasabah kembali, peranan dan tanggungjawab hak kita untuk sama-sama kita tunaikan, tanggungjawab yang perlu kita laksanakan demi kebahagiaan rumah tangga dan juga isi keluarga. Haji, kita nak sambung, Haji ada nak sambung ataupun kita nak terus kepada persoalan, Haji? Sambung sikit boleh, Haji? Boleh. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-puan, sebab saya tengok boleh catatan lama saya ni. Dan sebenarnya setiap yang berlaku ni pun boleh jadikan satu tajuk perbincangan sebenarnya. Tapi tak apa tuan-puan checklist. Kita sama-sama koreksi lah. Saya suka tadi Haji cakapkan tadi, kita bukan, kadang-kadang kita dah bermuhasabah tapi kita muhasabah untuk orang lain. Seorang suami dan isteri, dia kata kenapalah isteri buat macam ni. Sedangkan kenapa dia buat tu mungkin disebabkan kita. Bukan menyalahkan, tidak. Tetapi kita mencari titik pertemuan. Dan bayangkan perkara yang sama juga dilakukan oleh pasangan kita, isteri kita terhadap kita, atau terhadap diri dia sendiri. Okey, kita dah sentuh cemburu sebab apa tak harmoni. Kemudian antara lain adalah banyak sangat tuntutan yang tak dipenuhi. Tadilah macam janji. Sebab tu saya kata hati-hati dengan janji yang nak kita beri kepada pasangan, kepada ahli keluarga kita, kan. Dan jangan sampai janji tersebut menyebabkan kita tertekan untuk menunaikan. Dan dah keberapa dah ni, saya pun tak ingat dah. Isteri rasa lebih tinggi daripada suami. Dan kita pernah bincangkan tajuk ini tentang sekufu, dari sudut pandang psikologi. Tolong tuan-puan, apa yang berlaku dekat pejabat, jabatan, agensi, kalau perempuan sebagai seorang pemimpin dalam keluarga tu, kena kembalikan balik. Bagaimana nak menjadi seorang isteri. Sama juga dengan suami. Kalau maafkan saya, kalau di tempat kerja tuan-tuan mungkin sebagai seorang yang dipimpin, dan tapi bila balik ke rumah, tukarlah baju sebagai seorang pemimpin. Walaupun isteri kita itu adalah memang dikenali sebagai seorang pemimpin kat tempat kerja. Maksud saya mungkin dari sudut jarak jawatan, pangkat, gaji dan sebagainya. Semua tahu. Dan balik kepada tadi hak tadi. Okey, seterusnya tak tenang bila terus kita bertengkar, kan. Perasan tak tuan-puan? Bila kita ada pertengkaran. Dan dia sekarang ni alhamdulillah Haji, dia tak bertengkar tapi dia perang dingin. Dia tak buat tinggi, tak buat tinggi, senyap. Dulu senyap. Buat muka tak tahu je, wajah tak tahu, kan. Tapi ya betul. Yang paling best dia arahan tu keluar dekat phone je. Abang tolong buat sampah, kan. Ni bila waktu perang dingin tu lah, kan. Suami tu pula jenis memang sebulan tak buka WhatsApp, kan. Dah jadi tambah perang dia, kan. Jadi ini kita kena faham, kan. Jangan selama-lamanya lah untuk bertengkar. Sebab pada saya, ingat saya katakan formula dalam pernikahan ni di awal tak terlewat pun, kan. Kalau sekarang ni kata bang, kalau kita ada isu pertengkaran ke, kita tak setuju ke, abang tak puas hati ke, kita pegang formula ni. Siapa yang minta maaf dahulu, dia yang benar. Walaupun dia memang dalam pihak yang salah. Tapi ceritanya adalah dia nak berbaik balik. Dan tolong jangan memperbesarkan. Bila pasangan tu dah, walaupun dia salah, dia minta maaf, kita makin jual mahal. Dan jangan lama-lama. Sebab tekanan ni tinggi, kan. Bila hati tak tenang, jiwa tak tenang. Sebab itu saya kata, pernikahan ni bukan tentang siapa melebihkan siapa. Bukan sekadar melindungi siapa, tetapi melengkapkan antara kedua ni. Jadi tolong puan, kan? Jangan sebab pasangan kita ni pula jenis yang dia je minta maaf, kita pun buat dah tahu, kan? Kita pun samalah, dia minta maaf. Okey, saya ingat keadaan berbelas ni, kan? Suami tak faham keadaan isteri, kan? Dan ni yang selalu berlaku, kan? Bila suami rasa hari-hari okey je, kan. Ini hari ni pula sakit sana sakit sini, kan. Dan tolong juga satu perkara, selepas isteri melahirkan zuriat, kan, jangan sekali-kali sentuh bab fizikal dia, kan.
tuan-tuan faham lah kan, dia punya perut dia kan, mungkin yelah urat-urat dia, kemudian dia punya lemak-lemak dia, tolong jangan. And even waktu sebelum ataupun ketika tak berkaitan dengan kehamilan pun, jangan. Sebab itu akan melukakan hati. Dan sama juga isteri pada pasangan. Kalau suami tu nampak macam 6 bulan dia punya perut dia, jangan buat itu sebagai satu bahan jenaka pula sampai suami tu terasa. Sama je dua-dua, tolong. Okey, kemudian campur tangan antara antara keluarga ni pun satu hal. Saya sentiasa bertegas bahawa setiap kali berlaku isu antara pasangan ni, elakkan campur tangan ahli keluarga. Dia sangat-sangat akan merosakkan lagi. Seorang isteri dengan ahli keluarga dia, dia pasti akan memenangkan anak dia ataupun adik dia atau kakak dia. Dan seorang suami, dia cerita pada ahli keluarga dia, sama juga mak ayah dia akan menangkan dia sebagai anak lelaki dia, adik-adik dia bersama. Dan paling dahsyat lah yang pernah saya jumpa kan, bila berlaku perceraian, ataupun berlaku pertengkaran dalam keluarga, belum lagi perceraian, bila dah cerita pada kedua ahli keluarga dengan ahli keluarga ni pula bertengkar, yang saya tak boleh nak print ni adalah dia tahu siapa kaunselor pasangan ni dengan kaunselor sekali kena ni, dia DDM lah apalah kan. Jadi jangan sebab kita membawa emosi kita dalam isu. Dan sebab ketika berlaku pertengkaran, memang betul tuan-puan rasa nak tenang kan, saya rasa sini pihak yang benar. Jadi tuan-puan mencari support group daripada ahli keluarga sendiri. Bagus, tapi sekiranya lebih indah kalau mereka memahami tahap dan peringkat mana mereka boleh masuk campur dalam isu bagi rumah tangga. Itu dah bagus. Isunya adalah dia nak masuk keseluruhan, tokok tambah cerita dan sebagainya. Dan lebih teruk lagi bila ada ahli keluarga itu sendiri, maafkan saya, bukan semua, dia suka untuk melihat sebuah rumah tangga tu ikut acuan dia. Kalau macam ni kau kena buat macam ni, buat macam ni. Jangan bagi peluang, jangan turunkan ego kamu dengan ni. Dia tak boleh main ni, dia tak boleh main ni. Kalau kamu bagi je peluang, habis ni. Jadi dia apa je dia panggil? Dia jadi dia cucuk lah, dia bagi Allah SWT Muhammad adu domba dan sebagainya. Dan saya ni penekanan yang saya rasa penting sebenarnya, sebab bila kita memihak, maka salah satunya mesti nak menang, kemenangan. Sedangkan bila berlaku isu pertengkaran ke salah faham rumah tangga, bukan pengakhiran itu perpisahan, tetapi itu dia akan mematangkan lagi. Sebab itu saya mohon sangat-sangat kat mana pun tuan-puan berada ketika ini, siapa pun tuan-puan, ahli keluarga dan sebagainya, kalau tahulah isu ni, tolong jadi orang tengah yang menyelamatkan. Bagi tahu, saya tak tahu macam mana nak beri pandangan, tetapi percayalah, saya harap adik jangan cerita dengan orang lain yang mungkin akan lebih salah faham lagi cerita ini. Mungkin saya cadangkan jumpa kaunselor berdaftar, orang yang non-bias, dekat situ mudah-mudahan ada ruang. Sebab ceritalah apa yang saya sampaikan ni kan, sebab bila mana adik cerita tentang kepada kawan-kawan tak semua akan menerima. Dia mungkin akan suka untuk tahu dan dia menyebarkan pula. Jadi ini sebab apa saya cerita panjang sikit, banyak sangat haji berlaku. Dan ini kelakar sikit lah, tapi dia bagi kesan nanti. Kalau tuan-puan baca buku saya Raja Bukan Sehari tu, saya dah cerita. Dan kalau kita terlalu into the scene berkaitan dengan rumah tangga orang, drama, kisah-kisah rumah tangga yang saya kata tolonglah elakkan, ataupun perkara-perkara negatif tentang rumah tangga, seakan-akan itu yang akan kita rasa dan kita terbawa-bawa dalam emosi. Saya kata lucu kenapa lucu? Sebab perkara yang kita tambah dalam rencah rumah tangga kita yang tak perlu pun, tetapi kita terbawa-bawa. Jadi benda ni berlaku tuan-tuan. Dan Rasulullah Muhammad, satu lagi saya rasa perlu atau tidak untuk saya kongsi. Saya kongsi sajalah tentang perancangan pil perancangan kehamilan atau pencegah kehamilan. Mohon tuan-puan adakan perbincangan dan jangan satu pihak saja. Tak kisah, sebab kadang-kadang jangan salah faham, seolah bila makan pil perancang pencegah kehamilan ni dari pihak isteri saja, sebab mereka tidak mahu hamil dan sebagainya. Tidak. Dan ada kes-kes saya lihat suami yang mendesak, sedangkan isteri tak rela. Jadi saya mohon sangat-sangat
ada perbincangan, dan kedua-duanya ambil jalan tengah yang dua-dua boleh terima ketika perbincangan itu apapun keputusan yang dibuat dah tak ada isu dah selepas itu, sama ada meneruskan pengambilan pil penjaga kehamilan ataupun tidak ambil. Jangan ada isu dah, sebab perbincangan itu kan macam kita mesyuarat kan, wa amru syura burahum kan, dalam mesyuarat tu keberkatan. Jangan kita ungkit-ungkit abang tu lah dulu, tak ada. Sebab itu perbincangan sepatutnya terimalah. Ada satu kisah lucu Haji, seorang klien saya tanya, Haji perlu tak macam setiap perbincangannya Haji sebut ni saya buat minit mesyuarat kan? Saya takut bukan apa, suami saya ni takut terlupa nanti Haji. Sebab kan Haji juga cakap kan, lelaki ni dia tak boleh nak ingat panjang sangat. Saya kat situ saya nak tergelak ke saya nak apa kan, tapi subhanallah terpulang lah kan. Kan saya kata mungkin tuan-puan boleh buat journal kan, journal ni akan waktu yang sangat indah tuan-puan ya. Lalui lah. Jadi wallahu ta'ala alam Haji, saya serahkan kembali kepada Haji. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita dalam kemudian hati. Banyak yang penting untuk kita ambil perhatian, dan antara yang banyak Haji sebutkan tadi tu berkaitan dengan terasnya adalah komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Kita elakkan ada noise tertentu lah, ada gangguan-gangguan tertentu dalam komunikasi kita agar mesej tu dapat sampai dengan jelas, agar matlamat dan tujuan yang kita nak tu pun dapat difahami oleh penerima mesej tu dengan baik, insyaAllah. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita wujudkan agar keharmonian dalam rumah tangga itu dapat kita hasilkan. Haji, sebelum kita berehat, ada satu soalan yang nak tanyakan sebelum kita kembali selepas ini, berkaitan dengan ada sahabat kita tanya, suami dia bagi alasan tak nak kerja, tak mahu kerja sebab tak ada kerja. Sebenarnya dia tak usaha pun untuk kerja 3-4 hari lepas berhenti, kata keluar kerja tapi lepak minum dengan kawan-kawan. Saya ikut dia, hanya saya sahaja yang bekerja, dah 6 tahun macam ni. Macam mana Haji pandangan berkaitan dengan isu sahabat kita ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, taqwallah kan, bertakwalah kita kepada Allah. Yang mampu kerja wajib untuk kita cari nafkah. Wajib cari nafkah. Sebab saya pergi pada soalan. Bukan cerita tentang dah bersetuju suami tidak bekerja sama dengan isteri kan. Maknanya dah bersetuju abang, tak apa abang tak kerja sebab gaji saya banyak, biar saya kerja. Maknanya persetujuan tu tak apa. Kita yang dekat luar melihat, ya apalah kan, dia ni isteri je bekerja, suami tak kerja, sedangkan mereka dah ada buat keputusan. Itu isu yang lain, saya tak nak sentuh tentang ini. Jadi sebab tu saya kata jangan campuri urusan rumah tangga yang kita rasa masuknya kita dalam rumah tangga tu, isu tu menyelesaikan ke ataupun lebih menyebabkan merosakkan lagi. Okey. So kita stop ke situ. Mungkin itu tajuk yang lain juga insya-Allah. Okey, saya nak pada nafkah ni betul. Saya setuju dan ada beberapa persoalan lah yang saya perolehi kan. Tuan-tuan puan, maafkan saya lah kan. Saya tegas saya katakan yang mampu kerja wajib untuk kita cari nafkah. Ya, sudah tentu kita faham lelaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yunfik zu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu beri nafkah ikut kemampuan dia. Dan orang yang disempitkan rezekinya, dia hendaklah beri nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada dia. Dan Allah sesekali tak akan memikulkan beban kan. Atta'ullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tak sesekali menimpakan kesukaran kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah beri kepada dia. Jadi saya selalu kata, kalaulah puan sebagai seorang suami kemampuan untuk mencari rezeki itu sekian-sekian, ikut kemampuan kan, faham sakit dan sebagainya, ikut kemampuan. Sekali saya katakan, mampu takat mana kan? Mana kena usaha. Lainlah kalau dah bedridden dan sebagainya, itu satu perkara yang berbeza kan, tuan-puan. Tapi tuan-tuan, tolong tuan-tuan, kita sebagai suami ini tanggungjawab yang sangat besar kan? Dan jangan sampai
dan kita kena faham kan, memberi nafkah ni dia ada urutan dia kan, kepada isteri, kepada kerabat, ataupun ahli keluarga kita ni dalam Al-Quran jelas sebutkan ni kan? Dan Nabi SAW pun, maafkan saya, Nabi SAW pun ada bersabda tentang ini kan? Abadan binafsika fatasaddaq 'alaiha, kamu kena mulakan daripada diri kamu sendiri, kemudian sedekahkan untuk diri kamu kan? Kemudian selebihnya itu untuk keluarga kamu dan anak-anak isteri kamu. Fa in fadala an ahlika syai'un, kepada ahli keluarga kamu, diri kamu, dan selebih itu untuk tujuan itu dan ini di hadapan kamu. Maknanya Nabi SAW pun dah sebut dah, dalam nafkah ini dia ada dia punya aturan dia untuk kita faham. Sebab berdosa tuan-puan bila kita enggan cari nafkah. Nabi SAW saya selalu pegang, saya selalu kata pada program-program lelaki kawam bersama dengan para lelaki. Sebenarnya kurang sebenarnya program untuk para lelaki, untuk kita faham sebenarnya apa keperluan kita sebagai seorang lelaki, hak-hak kita yang selalu kita bicarakan, tapi kita lupa bagaimana hak-hak orang lain terhadap diri kita. Nabi sebut kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut, seorang yang cukup dikatakan seorang berdosa kalau dia melalaikan yang wajib untuk diberi nafkah. Subhanallah, ini jelas menunjukkan, dan saya mohon untuk buat apa yang bertanya tadi berhikmah dengan suami, dan mungkin juga yelah, hikmah ni macam-macam mungkin buku, tulisan, pembacaan kan, tapi bukan itu directly lah kepada pasangan kita, mungkin dengan orang lain ataupun dengan kuliah-kuliah yang dikongsikan dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi sebab kefahaman dan dikembali untuk menaikkan balik yang semula kewajipan yang diperintahkan terhadap seorang suami. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih Haji menjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan kita melihat sekali lagi Haji, selepas ini ada satu lagi soalan, dan insyaAllah kita nak menutup bicara berkaitan dengan cinta dan perceraian ini kembali selepas ini dalam Kemudi Hati. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda terus setia bersama kami. Layari www.ikim.my, dengarkan siaran kami dalam talian. Dan masih lagi bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga Tuan Haji Ikram Hussein, kawasan berdaftar kita untuk kita bicarakan dalam tajuk cinta dan perceraian. Banyak yang perlu kita fahami, banyak yang dah kita belajari. Jadi terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi catatan. Semoga menjadi jadiah untuk kita semua. Semoga anda juga asbab pada sahabat-sahabat kita hari ini yang mungkin tengah buntu nak cari jalan penyelesaian, jalan keluar. Bila terbaca komen-komen anda, adalah penyelesaian yang terbaik. Terima kasih juga Haji untuk diskusi kita. Dan ada satu lagi soalan sahabat kita bertanya berkaitan dengan ni ada aktiviti hujung minggu, aktiviti waktu lapang Haji, yang mana katanya suami saya setiap hujung minggu keluar memancing. Masa hujung minggu dengan saya dan anak-anak tiada. Suami balik jam 6 petang Sabtu atau Ahad. Saya dah tegur, tapi buat tak tahu. Kata suami cari ikan untuk makan pada keluarga. Macam mana tu Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan ni sebenarnya terkesan juga ni kan, terasa juga bagus sebenarnya kan. Macam saya katakan tadi kan, pendengar-pendengar kita ni cerminan kan kepada kita Haji kan. Saya sebagai pekongsi, Haji sebagai penerbit kan. Subhanallah, dan kita semua sebenarnya tuan-puan mengambil manfaat daripada pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita ini. Dan subhanallah, ialah hobi hujung minggu kan. Pertama saya sangka baiklah kan, apa yang dikatakan mungkin untuk mencari ikan segar kan, memang kena dipancing ke, dijala dan sebagainya. Tapi tadi balik kepada hak tadilah ya, tuan-tuan, perempuan pun kan,
Sebab jangan kata wanita tak ada juga. Ada juga wanita yang bermotor besar hujung minggu kan. Tinggalkan suami dia dekat rumah. Ada. Kan? Contoh kan, kayu basikal kan. Ini sama, jangan kata hobi mancing saja. Berbasikal ke, motor besar ke, apa lagi aktiviti hujung minggu. Tapi waktulah tempoh. Kan? Sebab tu saya selalu pesan sahabat-sahabat saya, hujung minggu ni, kenapa kalau lelaki dia suka duduk di rumah kan? Tetapi isteri wanita mereka tidak semua mereka suka untuk mungkin keluar kan? Berjalan, makan dan sebagainya. So mereka mungkin dah terlalu lama rasa dalam seminggu tu kan, jadi nak cari angin baru. Dia tak semestinya makan lain-lain, mungkin ziarah ke rumah ibu, ayah kan? Ataupun mertua, bawa anak-anak berjalan. Dia sebab apa? Dia nak melegakan, berehat sekejap lah. Dan itulah makna rehat yang berbeza antara seorang yang bergelar suami dan juga isteri ya. Tapi tadi balik kepada, sebab soalan tu saya rasa mungkin ditanya oleh seorang isteri kot ya. Jadi untuk para suami, rasionalkanlah. Mungkin ajaklah mereka kalau lagi mancing tu, ajak mereka mancing sikit. Saya ada satu kes dulu saya ingat lagi. Suami dia suka sangat hiking. Bukan, saya tidak kata, saya katakan semua hobi-hobi ni bagus, baik. Cuma memang sebab bila saya kata hiking, hiking tidak. Tapi isunya itu, dia suka sangat hiking. Setiap hujung minggu dia hiking, camping. Dia tak hiking, camping. Tak camping, hiking. Dia dengan kawan-kawan dia. Lalas, yalah buat sesi semua. Saya kata, kenapa tak ajak sekali isteri? Isteri saya bukan saya tak ajak, dia tak suka. Saya tanya balik, puan macam mana kalau suami ajak? Sebab puan boleh nampak apa yang suami buat. Jadi dia pendekkan cerita, isteri dia ikut bermula daripada minggu tersebut, dan selepas sebulan kami dihubungi balik, dia kata Alhamdulillah. Isteri dia pula yang over sangat sampai mengajak. Betul Ji. Yang dia seronok bila tengok alam sekitar kan, alam hijau dan sebagainya, dan dia pula ajak jadikan itu sebagai aktiviti keluarga besar dia. Dan suami dia pula rasa macam makin seronok. Sebab apa? Dalam tu suami seolah-olah diangkat sebagai seorang yang penting dalam keluarga. Nampak tak? So kesan dan akibat dia sangat berbeza kan. Cuma cara kita cari penyelesaian dan tidak mengutamakan emosi kan. Mungkin itu antara satu solusi yang mungkin boleh dilakukan lah. Jadi hobi ni, maafkan saya tuan-puan, penting sebenarnya. Saya suka juga tegaskan, tapi hobi yang datangkan kesan yang baik. Hiking, canoeing kan, cycling kan. Jadi ni untuk lesen besar ni kan. Kena apa lagi je kan, pergi gym ke apa kan. Tak apa, hobi tu silakan buat. Kadang-kadang macam Haji lukis kan, ataupun kadang-kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali kita duduk dekat homestay ke apa kan, sebab nak tenangkan dikit. Tak ada, silakan teruskan. Cuma mungkin aktiviti ni boleh diperkenalkan juga dengan pasangan kita supaya dia faham kan, apa sebenarnya yang mendatangkan ketenangan dan kebaikan pada diri. Wallahu ta'ala a'lam. Saya terima kasih Haji, insyaAllah semoga sahabat-sahabat kita yang mungkin merencana Haji hujung minggu ni nak ke mana-mana pun lah, nak basikal ke, nak pergi mancing ke, nak pergi mendaki ke, kita cuba ajak dulu. Kalau tak nak, bukan kata tak ajak, tapi sebab tak nak kan. Dan insyaAllah kita wujudkan keserasian bersamalah dalam juga aktiviti-aktiviti apa pun yang boleh kita. Dalam masa yang sama, kalau kita ada aktiviti-aktiviti pasangan yang mungkin kita tengok dia selalu buat, kerap lakukan, kita pun cuba tanya, boleh ke kalau saya join? Macam mana kalau saya buat juga? Okey ke tak? Macam itulah insyaAllah. Semoga banyaklah timbang tara dalam rumah tangga yang perlu kita wujudkan keharmonian bersama. Haji, terima kasih banyak untuk diskusinya. Sikitlah Haji, sebelum kita berakhir dalam tajuk cinta dan perceraian ni, insyaAllah tahun depan, tahun 1444 Hijri ni, kita harap kita dapat wujudkan satu kehidupan yang penuh dengan harmoni dalam rumah tangga. Akhirnya, kita nak jadi individu yang produktif di tempat kerja, juga bermula daripada rumah tangga. Bagaimana keluarga kita tenang, keluarga kita bahagia, kita pergi kerja pun rasa aman, rasa damai. InsyaAllah Haji, macam mana sedikit penghujung bicara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-puan, kita doakanlah mudah-mudahan masuknya tahun baharu ini
menjadi sebab-sebab kita untuk mendapat keberkatan, rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahun yang telah kita lalui itu sebenarnya adalah tempoh-tempoh yang mematangkan kita dalam pelbagai ujian yang kita sedang lalui. Dan sebenarnya dia sedang menguatkan kita. Dan yang ketiga, kita kena rasa untung kita masih mampu lagi merasai tempoh tahun baru ini. Maknanya Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita nambahkan nilai kebaikan dalam diri kita, amal ibadah kita. Saya dan kita semua berjanjilah untuk buat azam-azam yang baik-baik, dan kita berusaha untuk pertahankan rumah tangga ini dengan semampu mungkin, dengan kefahaman berilmu dalam mencari redha Allah, dengan kefahaman ilmu akidah, dan dengan sifat 20 kita ngaji, dengan kefahaman ibadah dengan fiqh dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga kita bertasawuf dengan ilmu akhlak. Dan kita menjadi punca dan sebab dalam rumah tangga ini kepada kebaikan. Dan orang yang melihat dan berada bersama dengan ruang lingkungan kita ini juga mendapat kebaikan untuk mencontohi bagaimana kita membenihkan rumah tangga kita ni dengan menyuburkannya dengan kasih sayang, dengan komunikasi yang baik, dengan mengajak mentaati Allah dan baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan didoakan tuan-puan selamat tahun baharu 1 Muharram 1444 Hijriah. Dan mohon doakan saya jugalah, saya, Haji Faiz, kru IKIM FM dan semuanya dalam keberkatan insya-Allah. Allah Ta'ala. InsyaAllah, terima kasih kembali Haji untuk bicara kita kali ini. Ini menarik sebab kita menutup tirai 1443 Hijri dan masuk pun 1444 Hijri. Kita harap apa juga usaha-usaha kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kehidupan berkeluarga kita kehidupan yang penuh dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Haji, terima kasih banyak untuk ilmunya. Salam tahun baharu juga kami ucapkan untuk Haji. Semoga terus sukses. Semoga sebab Haji kongsikan tadi banyak peranan-peranan dan tanggungjawab besar peranan Haji dan juga kawan-kawan untuk bantu keluarga-keluarga di luar sana agar mereka terus hidup dalam keharmonian berumah tangga. Haji, terima kasih untuk ilmunya. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang waktu kita kembali semula insyaAllah Haji. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda pastinya terus setia bersama kami. Bicara Kemudi Hati akan kembali semula minggu hadapan untuk membuka tirai Ogos. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadith. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka.